Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu doakan agar semua dalam keadaan sihat. Pada hari ini kita akan belajar unit 22, menjanakan ekonomi. Tajuk, lokasi unik dan istimewa. Pada hari ini, murid-murid akan menguasai kemahiran membaca standard pembelajaran 2.3.1 membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera. Objektif pembelajaran yang akan murid-murid capai pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya membaca teks berita dan pantun dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kriteria kejayaan pula, murid-murid dikira berjaya sekiranya dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 cara masyarakat orang asli menjanakan ekonomi berdasarkan petikan yang dibaca. Sediakan buku teks bahasa Melayu ya, rujuk muka surat 153. Kita akan baca teks dan selepas itu kita akan lengkapkan peta buih ini. Jom kita baca bersama-sama. Lokasi unik dan istimewa. Alif membaca surat khabar bersama-sama dengan abangnya. Mereka tertarik dengan beberapa lokasi yang unik dan istimewa di kawasan pertempatan orang asli. Kemudian, mereka cuba membina pantun berdasarkan berita tersebut. Dikelilingi banjaran titiwangsa yang memukau, Pos Kuala Mu merupakan lokasi terletak jauh dari kesibukan ibu kota. 2 jam perjalanan daripada Ipoh, kawasan itu boleh diibaratkan sebagai permata masyarakat orang asli yang mewah dan terpelihara. Laporannya bersama wartawan Syafiqah Damanhuri. Tiba sahaja di Pos Kuala Mu, hutan hujan yang menghijau serta air sungai yang jernih antara pandangan pertama yang mendamaikan. Beroperasi sejak 2017, kawasan itu menjadi tumpuan pengunjung pada hujung minggu dan cuti umum. Pada awalnya, penduduk kampung mengutip duit sesama sendiri sebanyak RM500 bagi membina chalet berkenaan. Kami nak mula dengan percubaan untuk macam mana kita, kalau boleh, kita nak buatkan satu ekonomi untuk kampung. Jadi bila kami dah bina dalam beberapa rumah, 4 rumah yang pada bermula 2017 tu, jadi alhamdulillah pengunjung pun suka atau dengan pengunjung pun mula rasa seronok. Baru kami tambahkan dengan rumahnya yang sebanyak 20 rumah. Binaannya dibuat secara gotong royong oleh 25 penduduk kampung dengan sumber hutan seperti bertam, buluh, meranti dan rotan. Hiking, jungle trekking dan mandi sungai antara aktiviti yang tidak boleh dilepaskan ketika di sini. View dia lah, dia punya persekitaran dia dengan sungai dia, lepas tu keadaan kampung dia dan juga penduduk dia. Sangat mesra dan memang dia orang malu-malu tapi dia orang macam seronok bila orang luar datang dengan betul datang berkunjung kat tempat dia orang ni. Kehadiran pengunjung memberikan manfaat kepada 1,200 penduduk Pos Kuala Mu. Jualan kraft tangan serta produk hutan misalnya dapat menjana pendapatan. Sungai Siput, 15 Ogos. Kawasan Eko Pelancongan yang menarik telah sedia menerima kunjungan pelancong. Kawasan tersebut merupakan tempat tinggal orang asli di negara ini. Kawasan ini sesuai untuk pelancong berehat jauh daripada kesibukan kota. Pelancong berpeluang untuk menginap di chalet Pos Kuala Mu. Chalet ini diusahakan sendiri oleh masyarakat orang asli di sana. Dengan terbinanya chalet tersebut, peluang untuk meningkatkan ekonomi mereka terbuka luas. Ada antara mereka berpeluang untuk menjadi pemandu pelancong. Satu keunikan di sini ialah terdapat kedai makan di dalam sungai yang cetek. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk pelancong. Dengan hanya RM20, pelancong dibawa ke lokasi memancing ikan tengas. Terdapat juga aktiviti lasak untuk mereka yang gemar meneroka alam sekitar.
Pelancong akan dibawa oleh penduduk setempat memasuki hutan yang berhampiran dengan caj RM10 seorang. Yang memiliki kemahiran seni anyaman, mereka boleh menghasilkan dan menjual hasil kerja tangan mereka. Jom kita lafazkan pantun yang dibina oleh Alif dan abangnya. Mereka telah mencipta pantun bertajuk Rajinnya Mereka. Memasak keli di waktu senja, dituang santan, tiada berbaki. Orang asli gigih bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Duduk melukis di hujung desa, melukis bulan penuh perasaan. Mencari pakis, tanduk rusa, buat jualan pokok hiasan. Pisang sesikat, sedap dimakan, digoreng minyak, sawit tempatan. Rajin memukat, pelbagai ikan, hasil banyak, jana pendapatan. Berdasarkan teks berita dan pantun yang telah kita baca tadi, jom kita sama-sama lengkapkan peta buih dengan maklumat yang betul. Ada 5 maklumat yang perlu kita lengkapkan dalam peta buih ini, iaitu cara masyarakat orang asli menjanakan ekonomi. Jom kita sama-sama cari jawapan satu persatu. Jawapan yang pertama ada dalam perenggan ini. Jom kita gariskan. Lihat ayat, chalet ini diusahakan sendiri oleh masyarakat orang asli di sana. Apabila kita nak masukkan jawapan ke dalam peta buih, kita perlu tukar sedikit ayat yang panjang ini. Murid-murid boleh tukarkan dengan mengusahakan chalet bagi jawapan yang pertama. Jom kita cari jawapan yang kedua, masih dalam perenggan yang sama. Murid-murid lihat ayat, mereka berpeluang untuk menjadi pemandu pelancong. Nak pergi mana ya? Jom kita lihat perenggan yang seterusnya. Dalam ayat, dengan hanya RM20, pelancong dibawa ke lokasi memancing ikan tengas. Lihat juga dalam ayat, memasuki hutan yang berhampiran dengan caj RM10 seorang. Oleh itu, orang asli dapat menjanakan ekonomi mereka dengan menjadi pemandu pelancong memancing dan memasuki hutan. Ini merupakan jawapan yang kedua. Kita cari pula jawapan yang ketiga. Murid-murid lihat dalam perenggan yang kedua ini masih ada lagi satu jawapan. Lihat pada ayat, kedai makan di dalam sungai yang cetek. Apabila orang asli mengusahakan kedai makan di sana, para pelancong dan orang lain akan datang makan ke situ. Oleh itu, mereka dapat menjanakan ekonomi. Murid-murid boleh tulis membuka kedai makan bagi jawapan yang ketiga. Jawapan yang keempat, murid-murid rujuk perenggan ini. Lihat pada ayat, yang memiliki kemahiran seni anyaman, mereka boleh menghasilkan dan menjual hasil kerja tangan mereka. Murid-murid boleh tulis menghasilkan dan menjual hasil anyaman bagi jawapan yang keempat. Sebenarnya dalam pantun ini juga ada jawapan yang boleh kita ambil untuk lengkapkan peta buih tadi. Jom kita lihat rangkap yang pertama, baris ketiga dan keempat. Orang asli gigih bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Mereka menjual hasil hutan untuk menjana ekonomi mereka. Ini merupakan jawapan yang kelima. Dalam rangkap yang kedua, juga ada jawapan tau. Lihat pada baris, mencari pakis tanduk rusa, buat jualan pokok hiasan. Orang asli menjual pokok hiasan untuk menjanakan ekonomi. Ini merupakan jawapan yang keenam. Dan lihat rangkap yang terakhir, baris ketiga dan keempat, rajin memukat pelbagai ikan, hasil banyak, jana pendapatan. Murid-murid boleh tulis memukat ikan sebagai sumber makanan mereka dan mereka juga boleh jual ikan tersebut kepada orang lain. Ini merupakan jawapan yang ketujuh.
Tugasan yang cikgu nak murid-murid laksanakan pada hari ini yang pertama, lengkapkan peta buih dengan jawapan yang betul. Kita telah bincangkan tadi ada 7 jawapan. Boleh pilih mana-mana jawapan dan masukkan ke dalam peta buih ini. Seterusnya, cikgu nak murid-murid lafazkan 3 rangkap pantun yang telah kita belajar tadi. Boleh minta bantuan orang dewasa seperti ibu, ayah, kakak atau abang untuk rakamkan tugasan ini. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua anak murid cikgu. Selamat berjaya ya. Jumpa lagi. Bye.